Bertemu kembali, Bank Negara dedahkan walaupun terdapat sekatan pergerakan dan peningkatan pesat dalam e-dagang dan perbelanjaan dalam talian pada 2020, wang tunai kekal sebagai medium pembayaran yang paling banyak digunakan pada 2020. Dalam laporan BNM 2020, tunai menyaksikan pertumbuhan tahunan sebanyak 14.3%, peningkatan tertinggi mata wang dalam edaran dalam tempoh 10 tahun. Tambahnya antara lain ini disebabkan sikap waspada orang ramai dan perniagaan kecil yang cenderung menyimpan wang tunai secara berlebihan semasa pandemik COVID-19. Kita ingin bincangkan antara tunai dan juga e-wallet dan bagaimana pemain e-wallet lihat kepada perkembangan ini dan adakah tempoh COVID-19 ini dijejaskan penggunaan e-wallet bersama pengarah produk dan juga pemasaran Boost, Ungku Norliza Syazwan, Ungku Halmi. Liza, pertama sekali, walaupun terdapat sekatan pergerakan dalam peningkatan pesat e-dagang dan juga perbelanjaan dalam talian pada 2020, tunai kekal sebagai medium pembayaran yang paling banyak. Adakah ini bermakna perjalanan untuk pastikan sejumlah besar warga Malaysia gunakan e-wallet masih jauh? Hai, selamat pagi Lisa. Assalamualaikum. Salam. Mungkin kalau kita tengok report daripada Bank Negara tu daripada satu section, memang apa yang Rizal sampaikan tadi adalah benar ya. Tapi saya rasa kita juga ada statistik dalam report yang sama yang mengatakan bahawa terdapat peningkatan dalam cashless transaction yang also grew at a similar rate, right? And to be specific, daripada cashless transaction tu, e-wallet itself sebenarnya grew tremendously, right? I'll touch that a bit later. Tapi mungkin juga peningkatan daripada CIT ni adalah boleh didistributkan dengan program-program daripada kerajaan sendiri, iaitu pelaksanaan inisiatif rancangan ekonomi seperti yang kita nampak dalam ICNAR di mana kita rakyat boleh mengeluarkan simpanan kan daripada institusi-institusi kewangan, bantuan prihatin nasional secara one-off, again itu adalah stimulasi secara tunai, dan juga SME digitization grant, right? So itu mungkin adalah faktor-faktor yang juga boleh kontribusikan peningkatan daripada segi CIT. But it is also important saya rasa untuk kita tengok peningkatan dalam e-payment sendiri, iaitu e-wallet. E-wallet pada tahun 2020 dalam statistik yang sama mencatatkan peningkatan sebanyak 131% pada tahun lepas, right? And ini juga adalah boleh dikaitkan dengan inisiatif pada kerajaan sendiri seperti penggunaan e-wallet dalam e-kunasiat dan juga dalam e-penjana. Kemudian kalau kita nak tengokkan daripada segi progres dia lagi, kita juga boleh lihat macam mana sign up of merchant had also increased in 2020 dalam penggunaan QR code, di mana e-wallet memang menggunakan QR, right? Sebanyak 164%. Itu adalah satu, saya rasa, kadar yang sangat-sangat memberansangkan, Rizal. Jadi saya rasa mungkin salah satu report, section report tu memang mengatakan CIT increase, tapi kita kena tengok juga macam mana rancaknya e-wallet players boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi sekarang. Dan saya rasa kepada soalan Rizal tadi, whether it will take a longer time, I think with all the support from the government, kemudahan infrastructure, the adoption of e-wallet will eventually be faster lah in Malaysia. Siapa yang banyak gunakan e-wallet pada tempoh tahun lepas? Mungkin Boost ada data sendiri, dan juga bagaimanakah kumpulan yang masih lagi belum adopt ataupun dengan izinnya belum gunakan lagi e-wallet tersebut dapat tingkatkan penggunaan mereka? Kita tahu ada kepercayaan kepada tunai, dapat dan juga nampak tunai tersebut dalam tangan, tetapi bagi e-wallet ada sedikit kepercayaan yang perlu diwujudkan ke dalam aplikasi dan juga ke dalam program tersebut. Jadi bagaimana untuk tingkatkan kepercayaan tersebut kepada pengguna untuk memastikan ada conversion dengan izin daripada pengguna yang masih belum gunakan kepada pengguna? Okey, saya rasa itu mungkin boleh kaitkan dengan mindset lah kan, mindset.
Tapi mindset ni saya rasa mungkin pada tahun 2017, 2018 sampai 2019 tu memang agak sukar untuk mendapatkan kepercayaan orang ramai atau peniaga untuk mereka menggunakan e-wallet. Tapi dalam tahun 2020, Boost sendiri kami melihat pertumbuhan sebanyak 2 kali ganda, bukan saja daripada segi consumer kami, terdapat juga penambahan daripada segi sign up of merchant, right? And merchant yang kami katakan kat sini ialah merchant daripada tier 3 atau tier 4. Maknanya all kita punya peniaga-peniaga kecil, SME, kecil dan sederhana, pakcik makcik kita di yang jual nasi lemak, semuanya makin terbuka untuk menggunakan e-wallet. Jadi I think the mindset issue has slowly evolved. And then with the pandemic that happens in 2020, dia macam force society kita untuk memikirkan apakah cara yang lebih baik untuk lebih selamat, untuk lebih untuk still continue to berurus niaga, tapi mengekalkan kesihatan ataupun penjarakan sosial masing-masing kan. Jadi saya tak rasa Rizal the adoption of e-wallet in 2020 tu akan slow. Saya rasa ia menunjukkan satu growth yang sangat-sangat memberansangkan lah. Okey, Liza, dan trend paling ringkas Liza ya, trend selepas ini kita jangkakan lebih banyak individu akan divaksinasi, akan wujud dengan izinnya herd immunity. Adakah Liza lihat akan kembali kepada keadaan sebelum ini di mana penggunaan e-wallet mungkin rendah, ataupun adakah trajectory trend ini peningkatan penggunaan e-wallet ini akan berterusan untuk 2021 dan juga 2022? I think it's going to be a tremendous growth, a very positive growth, because the whole society now, yang dulu mungkin berbalik pada soalan yang kedua tadi, siapa pengguna ni? Dulu pengguna kita mungkin daripada segi youngsters, right, 18 sampai 28 tahun. Tapi dengan adanya program-program seperti SME Digitalization Grant tu, the peniaga kecil-kecilan sendiri yang mungkin umur mereka daripada segi 40 ke 60 tahun pun sekarang telah sama-sama on the bandwagon, right, untuk menggunakan penggunaan transaksi tanpa tunai. So I think it's going to be a very exciting year in 2021 and onwards. And the adoption of e-wallet in Malaysia is going to be amazing as compared to the other region around the world lah, Rizal. Terima kasih Pengarah Produk dan juga Pemasaran Boost Ungku Nurliza Shazwan Ungku Halmi membincangkan berkenaan dengan tunai ataupun e-wallet dan juga bagaimanakah laporan 2020 oleh Bank Negara Malaysia dibaca dengan pertumbuhan e-wallet di Malaysia. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.